أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدي إلى يوم المعاد. اللهم يا فتاح، اللهم يا عليم، اللهم يا خبير، اللهم يا مبدئ، اللهم يا معيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini selepas beberapa bulan, rasanya berbulan kot saya tak datang ke sini untuk berkongsi ilmu dengan tuan-tuan puan-puan kasihan. Dan saya rasa 2020 ini kali pertama kot ada Oh, ada yang program hari Isnin ya. Program yang hari Isnin kalau silap pernah Baik, tuan-puan kasihan, alhamdulillah lama kita bercuti dan saya berharap tuan-puan seronok dengan cuti tuan-puan. Cuti panjang ini bukan cuti semester lagi dah ni ini cuti tahunan dah ni alhamdulillah. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ajarannya dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, sebenarnya saya ada terfikir nak membuat satu rancangan baru dalam program kita kat sini, memandangkan kita tidak selalu, hanya sesekali kadang-kadang maka tuan-tuan dikasihi sekalian, saya nak membuat satu program yang bersifat ringkas tapi padat. Arti kata dengan pertemuan tersebut tuan-puan dapat satu kefahaman yang cukup tentang satu surah kita namakan sebagai sinopsis surah-surah Al-Quran. Sinopsis surah-surah Al-Quran. Apa makna sinopsis? Adalah penjelasan ringkas dan padat mengenai surah-surah Al-Quran. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita ada berapa surah dalam Al-Quran tuan-tuan? Ada 114 surah, cukup banyak. Jadi kita cuba target tuan-puan dalam pertemuan tersebut kita dapat mengenal satu surah, sehingga paling kurang nanti kita ada beberapa surah kita akan ketahui dan kuasai. Dan tuan-puan kasih sekalian, di pasaran sekarang ada beberapa buku yang menjelaskan tentang apa yang terkandung di dalam surah-surah Al-Quran secara umumnya. Namun saya memakai buku di sini tuan-puan, iaitu Al-Quran Mapping nama dia, iaitu mudah belajar kandungan 114 surah Al-Quran, iaitu menjelaskan tentang apa yang terdapat dalam surah-surah tersebut. Kalaupun kita tak tadabbur secara keseluruhan, akan tetapi kita dapat faham apa yang ada dalamnya, sehingga apabila tuan-puan baca surah ini, tuan-puan tahu apa yang ada dalamnya.
So saudara fillah yang dikasihi sekalian, dan secara asasnya ia merupakan basic untuk tuan-puan mentadabbur Al-Quran. Kita terhadap Al-Quran ni ada beberapa tanggungjawab. Tanggungjawab pertama apa tuan-puan? Mengimaninya, meyakininya. Imanu bihi. Kita perlu meyakininya bahawa ia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan hidup kita. Ya. Sebab kalau tanpa panduan hidup ini, kita akan merapu dalam kehidupan kita ini. Kita tak tahu nak buat apa. Ya. So oleh itu tuan-puan kasih sekarang, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu, contohnya adalah Al-Quran ini, untuk panduan hidup, ya, bagi manusia, yang mana banyak perkara yang manusia ini tak boleh tahu, tak dapat tahu, ya. Mereka tak dapat tahu tentang perkara gaib terutamanya. Mereka tak akan tahu tentang kehidupan selepas kehidupan dunia ini. Tak tahu tentang alam barzakh, tak tahu tentang alam akhirat, tak tahu tentang syurga dan neraka, melainkan dengan apa? Ada wahyu yang menjelaskan kepada mereka perkara-perkara tersebut. Jadi saudara fillah yang dikasihi, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ini, menurunkan Al-Quran ini untuk panduan hidup kita. Maka oleh itu kita perlu apa? Selain kita mengimaninya, kedua apa tuan-puan kasih sekalian? Membacanya. Kita perlu apa? Membacanya. Membaca Al-Quran adalah satu kewajipan bagi kita, satu tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Usahakanlah untuk membaca Al-Quran. Kalau tidak dapat, banyak sikit pun bolehlah. Kalau tidak dapat, tuan-puan kasih sekalian, membaca sambil faham, tapi tuan-puan baca pun dengan kemampuan yang ada, walaupun tergagap-gagap dalam membacanya, baca jugalah. Jangan kita merasa bahawasanya saya tajwid saya tak betul lagi, maka saya tak perlu membaca. Saya tak faham lagi, maka tak payah nak baca. Tidak. Tuan-puan dikasih sekalian, bermulalah dengan apa yang ada pada tuan-puan. Justru dengan kita membaca dahulu dengan apa yang ada, Allah akan tunjukkan nanti perkara-perkara yang mana ia akan memudahkan dan meningkatkan penguasaan kita terhadap Al-Quran. Apa kata Allah dalam surah Al-Ankabut, tuan-puan? Surah apa dia tu? Surah Al-Ankabut. Kita tengok tuan-puan, akhir daripada surah Al-Ankabut. Kita tengok surah Al-Ankabut. Tuan-puan ada Al-Quran? Cuba tuan-puan tengok surah Al-Ankabut. Ujung dia. Kami di Kepong, tuan-puan, dah habis mentafsirkan dan mentadaburi surah Al-Ankabut ini semua. Kita masuk pada surah baru di sana, iaitu surah An-Nur, tuan-puan. Surah Ar-Rum. Maka dalam surah Al-Ankabut, muka surat 404, cuba tuan tengok. Muka surat 404, ayat yang ke-69. Ayat terakhir dia betul. Allah Subhanahu wa taala memberi panduan kepada kita bahawasanya untuk dapat hidayah, apa yang perlu kita buat? Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jumpa tak? Surah apa dia tu? Al-Ankabut. Ayat yang terakhir, ayat 69. Kata Allah, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami. Berjihad, tuan-puan, jangan maknai dengan perang sahaja, ya. Berjihad di sini boleh bermakna adalah bersungguh-sungguh, ya, berusaha dengan sedaya upaya yang dia ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan kami, kata Allah, iaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraih redha Allah, untuk mengamalkan amal-amalan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Kami pasti akan apa? Kami pasti akan apa dia kata tu? Kami pasti akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kami pasti akan tunjukkan kepada mereka apa? Jalan-jalan kami. Tunjukkan jalan, apa maksudnya tuan-puan? Allah akan bimbing, Allah akan
bahagi kepada dia perkara-perkara yang memudahkannya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana. Kami pasti akan tunjukkan jalan. So syarat untuk Allah tunjukkan jalan, Allah mudahkan jalan kita, Allah bimbing kita dalam hidup kita, apa dia tuan-puan? Kena ada nama dia mujahadah ataupun kesungguhan dalam meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tuan-puan tak boleh baca Quran lagi, maka tuan-puan sungguh-sungguhlah belajar. Insya-Allah pasti. Saya jumpa ramai orang tuan-puan Ustaz. Tapi alhamdulillah saya yakin kat sini ni dah pandai belaka dah mengaji ni kan. So tuan-puan ingat tanggungjawab kedua kita apa tuan-puan? Iaitu membacanya tadi tu. Dan yang ketiga tanggungjawab kita terhadap Al-Quran apa tuan-puan? Itu memahaminya. Ya. Maka kita perlu mempelajari untuk faham apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Ya. Usahalah untuk memahaminya. Sama juga. Kalau tuan-puan nak dapat faham macam mana Ustaz, kena sungguh-sungguh juga. Ya. Tuan-puan bermujahadah lah. Sehingga apa? Allah akan tunjukkan jalan. Banyak jalan untuk dapat faham Quran sekarang. Salah satunya adalah dengan menghadiri majlis ilmu ni tuan-puan. Majlis tadabbur kita atau majlis mengenalkan kita kepada ayat-ayat Al-Quran yang insya-Allah kita akan bincangkan pada sesi-sesi kita nanti insya-Allah. So saudara fillah yang dikasihi sekalian, faham Al-Quran, lepas tu apa yang diminta dari kita lagi tuan-puan? Selain faham Al-Quran, yang keempat adalah perlu mengamalkannya. Wal amalu bihi. Ya. Yang keempat daripada itu, mengamalkan Al-Quran ini. Mana yang kita tahu, kita cuba untuk praktiskan. Kalau kita tak dapat praktiskan selalu, sesekali pun bolehlah. Ya. Dan elok dia macam mana? Berterusan. Selalu kita buat. Paling kurang tuan-puan sekali tuan-puan buat. Sekali itu kata Imam Nawawi tuan-puan membuktikan kita ada keinginan untuk melaksanakannya. Maknanya kita menuntut ilmu untuk ilmu yang bermanfaat. Salah satu tanda ilmu yang bermanfaat kata Imam Nawawi adalah diamalkan. Tuan-puan amalkan sekali pun cukup. Paling kurang minimum lah. Yang elok dia macam mana? Istiqamah. Berterusanlah melakukannya. Ya. Dan yang kelima tuan-puan dan kasih sekalian, apakah tanggungjawab kita kepada Quran? Iaitu menyampaikannya. Tanggungjawab kita pada Quran pada itu menyampaikannya, berkongsi tentang apa yang kita ketahui tentang Quran ini. Kita bagi tahu orang lain. Ya, amalan ini, amalan itu. Berkongsi ini akan menyebabkan ilmu tuan-puan tentang Quran akan bertambah nanti. Sebagaimana dengan beramal, bertambah ilmu tuan-puan. Kata Rasulullah SAW, siapa yang beramal dengan ilmunya, Allah akan ajarkan kepadanya ilmu yang orang lain tak dapat. Ilmu yang hanya tuan-puan akan dapat apabila tuan-puan amalkan, tuan-puan praktiskan. Dan ada ilmu lagi tuan-puan dikasih sekalian, yang hanya akan bertambah apabila tuan-puan sampaikan. Jadi ada ilmu bertambah sebab apa? Kita amalkan. Ada ilmu bertambah satu lagi apa? Dengan kita sampaikan, kita kongsi-kongsikan. Nanti tuan-puan tanpa perasan dengan berkongsi tersebut, ini rupanya. Nanti akan tuan-puan lebih faham lagi apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Dan tuan-tuan puan-puan kasih sekalian, di antara motivasi saya berkongsi dan mengajar ini tuan-puan kasih, salah satunya adalah beramal dengan ilmu. Yang kedua adalah iaitu berkongsi ilmu agar Allah Subhanahu wa taala ajarkan saya ilmu-ilmu yang lain, bertambah pengetahuan saya. Ya. So kita semua tuan-puan dan kasih sekalian, marilah kita melaksanakan tugas kita. Ustaz, bagaimana kalau menghafal? Adakah itu satu kewajipan? Menghafal adalah satu perkara yang sangat digalakkan. Bagi siapa yang mampu, itu merupakan satu nilai tambah bagi dia. Kalau tak mampu pun paling kurang apa? Membacanya tadi itu. Ya. Menghafal adalah hukumnya digalakkan, artinya disunatkan tuan-puan untuk menghafalnya. Ya. Tetapi membaca macam mana? Baca wajib. Memahami macam mana? Hukumnya wajib. Dan apa lagi? Menyampaikan hukumnya macam mana? Pun wajib tuan-puan. Semua kita kena ambil peranan dalam menyampaikan apa yang telah kita ketahui daripada
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah pernah bersabda apa tuan-puan Ballighu anni walau ayah. Siapa pernah dengar ni tuan-puan? Ballighu anni walau ayah. Siapa pernah dengar? Apa makna dia? Sampaikanlah walaupun satu ayat. Sampaikanlah daripadaku, yang kau dapatkan daripadaku, kata Rasulullah SAW, walaupun hanya satu ayat. Perempuan dah dapat berapa ayat dah? Banyak ayat dah sebenarnya Ustaz. Tengok tuan, satu ayat je kita tahu tuan, kita sampaikan. Nanti Allah tambah lagi ilmu kita. Maka ambil peluanglah tuan-puan dan sekalian untuk berkongsi ilmu berkaitan dengan Quran. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian. Sebelum saya masuk tentang sinopsis ini, sinopsis surah-surah ini tuan-puan, saya ingin tuan-tuan puan-puan faham terlebih dahulu bahawasanya ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, walaupun ia pendek-pendek sebahagiannya, tetapi maknanya panjang. Ada yang dia pendek tapi maknanya panjang. Penjelasannya luas. Di antara surah tersebut tuan-puan adalah surah-surah yang diturunkan di Mekah. Ada surah yang diturunkan di Madinah, ciri khas dia macam mana tuan-puan? Dia adalah panjang-panjang. Maknanya kadang-kadang pendek. Dia panjang tapi makna dia minta pada pendek je. Sebab apa? Dia lebih kepada penjelasan. Dan surah-surah yang diturunkan di Mekah, maka ia adalah pendek-pendek. Surah mana yang dapat, yang kita jumpai tuan-puan pendek-pendek ni? Surah mana dia? Para juzuk mana tuan-puan? Juzuk Amma, Tuan-puan, saya nak tanya tuan-puan, dekat sini ada tak penjelasan tentang isi kandungan ataupun tadabbur surah Amma kat sini? Ada tak? Ada ke? Dah ada ke belum? Haji nak tanyalah. Ada ke belum? Sama ada tafsir juzuk Amma ataupun tadabbur juzuk Amma ataupun penjelasan ringkas tentang juzuk Amma, sudah ada ke? Sebab saya tak ingin mengulang benda yang sama. Kalau tuan-puan sudah ada, tak payahlah saya nak ajar lagi. Kita belajar benda yang lain pula. So oleh itu, kalau memang tak ada, maka kita akan membincangkannya. So target kita apa? Satu pertemuan tersebut dapat satu surah. Tahu tuan-puan dengan detail apa yang ada dalam surah tersebut. Secara detail ataupun secara ringkas pun kita tahu. Habis satu surah. Nanti jumpa sekali lagi, kalau Allah bagi peluang, kita cerita satu surah lagi. Boleh? Boleh? Tuan-puan InsyaAllah. Berminat tak tuan-puan dan sekalian? Okey, baik. InsyaAllah. So tuan-puan dan sekalian, surah apa yang akan kita bincangkan hari ini tuan-puan? Kita mula dari belakang. Kita mula daripada surah An-Nas. Surah paling belakang apa dia tu? Surah An-Nas, itu surah yang ke-114 daripada Al-Quran. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, surah An-Nas ni ada berapa ayat? Siapa tahu? Ada 6 ayat, Ada 6 ayat. Okey. Tuan-puan dikasihi sekalian, dinamakan surah An-Nas sebab apa? Sebab dia An-Nas apa makna itu? Manusia, tuan-puan An-Nas maknanya adalah manusia. Dari mana kita dapatkan perkataan manusia tersebut? Sebab jadi ujung ayat tersebut selalu diulang-ulang dengan apa dia? An-Nas. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sila tuan-puan baca selepas saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas.
min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Siapa yang hafal surah ni? Angkat tangan. Majoriti, boleh dikatakan hampir semua kita hafal surah An-Nas kita, okay? Baik. Oleh itu sayang apabila kita hafal dan kita tidak tahu apa yang terkandung di dalamnya, ya. Maka insya-Allah pada pertemuan kita ini kita akan membincangkan surah ini agar nanti tuan-puan baca dalam solat tuan-puan dapat menghayatinya, ya. Nah, baik, saudara fillah yang kasih sekalian. An-Nas tadi makna dia apa? Manusia. Kalau tuan-puan perasan, di dalam Al-Quran ada satu surah lagi nama dia surah Al-Insan. Pernah dengar tak surah Al-Insan? Surah Al-Insan pada juzuk yang ke-29 sebelum juzuk Amma. Saya nak tanya, Al-Insan apa makna dia tuan-puan? Manusia juga, kan? Okey, bahasa Melayu, An-Nas manusia, Al-Insan pun manusia. Baik, tuan-tuan puan kasih sekalian, apa beza dia Ustaz antara dua surah ini dan juga ada dua istilah ini, iaitu Al-Insan dengan surah An-Nas, ya? So, tuan-puan kasih sekalian, Al-Insan itu adalah manusia secara individu. Al-Insan adalah bentuk singular, bentuk mufrad kepada An-Nas. So, maknanya An-Nas dia apa? Jamak. Jamak dia apa makna dia? Banyak, ramai. Ya? Ramai. Okey. Kita ulang balik. Al-Insan apa makna itu? Manusia secara individu ataupun seorang manusia, dan An-Nas maknanya dia apa? Manusia, ramai, ya, yang mereka ini ramai. Baik, tuan-puan dikasih sekalian, maka kalau tuan-puan ingin mengetahui manusia secara individu, secara khusus tentang diri kita dan kehidupan kita secara individu, tuan-puan kena fahami dan hayati surah Al-Insan, ya. Tuan-puan kena fahami dan hayati surah apa itu? Surah Al-Insan. Dan tuan-puan dikasih sekalian, untuk kehidupan kita berjamaah, beramai-ramai, berkomuniti, tuan-puan kena faham prinsip penting dalam surah An-Nas ini, ya. Surah An-Nas ini menjelaskan kepada kita yang dalamnya nanti tuan-puan yang saya berkaitan dengan kehidupan kita bermasyarakat sebenarnya, yang kita perlu jaga elok-elok apa yang ada dalamnya ini. Baik, tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, yang mana An-Nas pada ayat ini ada disebutkan pada hampir semua ayat, kecuali ayat berapa tuan-puan yang tak ada An-Nas dia, ya. Mana dia? Ayat berapa yang tak ada An-Nas dia? Semua ada ke? Tengoklah elok-elok dulu. Ayat yang keempat, ya kan? Ayat yang keempat dia ada min syarril waswasil khannas. Tu khannas belakang, ya. Khannas, ya. Jadi yang lainnya ada An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Satu yang tak ada iaitu empat tersebut. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi majoriti ayat yang ada dalam surah An-Nas tersebut ada menyebutkan An-Nas, ya. Kecuali ayat yang keempat, yang mana ayat yang keempat itu cerita pasal apa tuan-puan? Min syarril waswasil khannas. Apa tu?
Syaitan yang bersembunyi. Betul tak? So syaitan yang bersembunyi, tuan-puan, min syarril waswasil khannas. Yang lain manusia, yang satu ada syaitan. Daripada bangsa jin, syaitan daripada bangsa jin. Menunjukkan di sini, tuan-puan kasih sekalian, kehidupan kita manusia majoritinya berinteraksi dengan siapa, tuan-puan? Dengan kita sesama manusia. Akan tetapi di belakang daripada hubungan kita sesama manusia ini ada dalang. Tahu dalang, tuan-puan? Ada dalang. Tahu dalang, tuan-puan wayang kulit tahu kan? Maka dalang ini yang punya kerja apa? Dia buat apa, tuan-puan? Dia yang memainkan wayang kulit tadi tu. Dia yang memainkan. Maka tuan-puan kasih sekalian, dalam kehidupan kita berjamaah, berkumpulan, kita sesama manusia, tuan-puan, kita kena beringat bahawasanya ada faktor luar daripada diri kita ini yang suka untuk memainkan peranan penting dalam kehidupan kita ini, yang mencorakkan kehidupan kita ini. Dan realiti dia memang demikian. Banyak perkara yang kita buat dalam kehidupan kita dipengaruhi oleh yang tersembunyi ini. Dipengaruhi oleh siapa dia tu? Yang tersembunyi ini. Al-Khannas ni. Banyak dipengaruhi ni. Maka tuan-tuan puan-puan kasih sekalian, surah An-Nas ini bukan surah untuk kita individu saja, tahu. Surah An-Nas ni perlu kita bawakan untuk menghadapi kehidupan harian kita. Kehidupan kita bermasyarakat. Kalaupun tidak bermasyarakat dengan masyarakat luar, tuan-puan, tetapi apa dia, tuan-puan? Hubungan kita suami isteri, anak beranak, adik beradik, maknanya kita dah melibatkan faktor luar, tuan-puan, dan tuan-puan kena beringat dengan surah An-Nas ini. Maka dalam surah An-Nas ini kita dituntut untuk apa, tuan-puan? Qul. Di sini diminta kita qul, katakan. Katakan di sini bermaksud adalah iaitu bacalah. Bacalah selalu. Amalkan selalu. Qul. Maka kalau tuan-puan nampak ayat surah Al-Quran tuan bermula dengan qul, maka kita kena baca kan? Iaitu qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Apa lagi satu qul? Qul ya ayyuhal kafirun. Orang kata 3 qul kan? Sana ada 4 qul. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. 4 qul ini, tuan-puan yang kasih sekalian, ia adalah sangat penting. Bukan hanya untuk kita tahu, tetapi kita kena sebut dia. Kita kena lafazkan dia. Kita kena baca dia. Jadikan dia wirid dalam kehidupan kita. Saya nak tanya tuan-puan dan sekalian, qul ya ayyuhal kafirun, tuan-puan baca bila disuruh kita dan digalakkan kita membaca, tuan-puan? Bila? Siapa pernah tahu? Pernah dengar, tuan-puan, bila nak beramal dengan qul ya ayyuhal kafirun? Tak pernah dengar? Bila? Biasa 3 qul je kan? Siapa? Apa tadi? 3 qul. Sebenarnya sebelum tidur, tuan-puan, perlu tuan-puan amalkan 4 qul ini. Selain daripada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tuan-puan perlu beramal dengan qul ya ayyuhal kafirun juga. Siapa yang sebelum tidurnya beramal dengan qul ya ayyuhal kafirun dan dia meninggal pada waktu, maka dia pasti akan selamat daripada yang nama dia kekafiran dan kesyirikan. Ada riwayat itu. Siapa yang mengamalkan
qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur dia meninggal dia umpamanya, mati dia tuan-puan, insya-Allah dia tak akan termasuk orang yang kafir dan juga tak akan masuk orang yang syirik. Dia akan selamat. Bara'atun minasyirk wal kufri. Dia akan selamat daripada syirik dan kekafiran. Ya. Dan saya dah tanya tuan-puan, kenapa tuan-puan baca 3 kul sebelum tidur? Sebab? Apa sebab? 3 kul dengan syirik juga. 3 kul yang betul ni macam mana? Kenapa kita 3 kul? 3 kul, qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kan? Apa sebenarnya rahsia kita disuruh untuk mengamalkan 3 kul? Tadi qul ya ayyuhal kafirun untuk apa itu? Untuk menyelamatkan kita daripada kekafiran dan kesyirikan. Kalau 3 kul apa tuan-puan kasih sekalian? 3 kul Nabi sendiri pun nyuruh, kan? Menyuruh kita mengamalkannya. Sebab apa? Dia melindungi kamu daripada kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini, kan? Sebelum tidur tuan-puan beramal, insya-Allah tuan-puan akan terpelihara daripada kejahatan manusia yang ingin menyihir tuan-puan kasih sekalian, kejahatan manusia yang yang bermaksud jahat, mungkin nak memukul tuan-puan, mungkin nak menganiaya tuan-puan, insya-Allah tuan-puan akan selamat. Jadi beramal itu akan membantu kita terhindar daripada kejahatan yang banyak. Beramallah dengan 3 kul sebelum tidur tuan-puan kasih sekalian. Baik, saudara fillah yang kasih sekalian, kita fokus kembali kepada surah An-Nas kita. Tadi surah An-Nas saya kata pada tuan-puan kasih sekalian, majoritinya berakhir dengan An-Nas, iaitu yang bermakna manusia, tetapi ayat yang keempat dia ada dalamnya apa? Cerita tentang apa tadi? Syaitan. Saya nak tanya tuan-puan, ayat keempat tu duduk tengah-tengah ke, duduk ke awal ke, dah kat mana? Kat mana tuan-puan? Betul-betul tengah-tengah. Maka tuan-puan kata, apabila tuan-puan dah berjamaah, berkumpul ni, berkeluarga, tengah-tengah dia. Adalah pakcik syaitan tu tukang apa? Tukang menjadi punca huru-hara pertemuan tuan-puan, huru-hara hubungan sesama tuan-puan. Di belakang dia ada tu. Maka apabila tuan-puan nak berjumpa orang tuan-puan, beramallah dengan surah ni dulu. Nak bercakap dengan ahli keluarga tuan-puan, tuan-puan rasa benda ini sensitif, boleh membawakan isu-isu perasaan-perasaan yang tak menentu di antara tuan-puan. Tuan-puan takut dan khawatir apa-apa berlaku, tuan-puan bacalah qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca dulu. Kalau tuan-puan rasa macam-macam boleh terjadi, macam-macam boleh berlaku. Sebab apa? Isu ni mungkin isu panas sikit, isu yang berat sikit, kan? Biasanya apa dia, kalau adik-beradik tuan-puan nak bincang pasal harta pusaka, apa lagi tuan-puan kan? Dengan suami mungkin bincang isu pasal anak, kan? Yang anak ada masalah. Kita tak nak perbincangan ini menjadi panas, bukan mendatangkan penyelesaian, tetapi menjadikan lebih parah lagi. Maka tuan-puan apa? Bacalah ni dulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sebab apa tuan-puan? Tidak ada 2 orang melainkan ada yang ketiga. Siapa dia tu? Itulah pakcik syaitan tu. Dan saya nak tanya tuan-puan, tuan-puan nampak dia tak? Tak nampak. Ini yang dikatakan Allah khannas tu. Dia bersembunyi, dia tak kelihatan. Maka surah ini tuan-puan sangat penting untuk kehidupan kita berkomuniti, kehidupan kita berjamaah, kehidupan kita dengan orang-orang yang ada sekeliling kita. Kalau tuan-puan ingin terjaga dan terpelihara daripada masalah-masalah yang berbangkit daripada kehidupan berkumpulan berjamaah ni tuan-puan, rajin-rajinlah beramal dengan ni.
Qul a'udzu birabbin nas ini. Ya. So, tengok tuan-puan dari susunan ayat itu pun tuan-puan boleh perasan bahawa tengah-tengah dia ada asyaitan. Ya. Maka Allah letak dia di tengah-tengah, tuan-puan. Baik, tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian. Saya nak tanya pada tuan-puan, isu penting yang kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta perlindungan kepadanya, tuan-puan, isunya apa sebenarnya? Perkara penting yang menyebabkan kita perlu berlindung kepada Allah daripada apa, tuan-puan? Was-was, kan? Yang mana pada ayat yang ke-4 tu jugalah, ya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, min syarril waswasil khannas. Min syarri, daripada kejahatan, daripada keburukan. Was-was. Okey, apa makna was-was, tuan-puan? Was-was ragu-ragu ke? Ya. Was-was itu kalau tuan-puan terjemahkan dengan ragu-ragu, itu salah satu bentuk dia saja baru. Ya. Was-was tu bahasa kita dia lah aja yang kita namakan sebagai ragu-ragu, kan? Tapi was-was, tuan-puan dikasih sekalian, adalah daripada waswasa yang bermakna adalah bisikan yang datang berulang-ulang. Ya. Waswasa itu sebut apa dia tu? Bisikan yang datang berulang-ulang. Kenapa terjemahkan berulang-ulang, tuan-puan? Perkataan dia sendiri, tuan-puan, ada huruf yang berulang tak? Was-was. Was-wasa. Dalam bahasa Arab, perkataan yang ada unsur hurufnya berulang, maknanya perkara itu pun berulang. Apa contoh lagi, tuan-puan, dalam bahasa Arab? Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzala. Zalzala. Asalnya apa itu? Zalzala. Apa yang berulang kat sana tu? Zalzala. Zalzala. Iaitu zailam. Zailam. Diulang, kan? Maknanya, tuan-puan kasih sekalian, perkara itu perkara yang berulang. Saya nak tanya, apa makna zalzala? Siapa tahu? Tak tahu. Tengok buku, tengok Quran, Ustaz. Apa dia? Gegaran. Saya nak tanya, gegaran tu macam mana, Kak? Sekali je ke atau macam mana? Dia kan berulang. Itulah, tuan-tuan puan-puan yang kasih sekalian, ciri khas bahasa Arab. Ketika tuan-puan jumpa perkataannya daripada huruf yang berulang, maknanya perkara itu adalah perkara yang berulang. Jadi was-was pun seperti itu juga. Tuan-tuan puan-puan yang kasih sekalian, secara asasnya setiap kita, kata Rasulullah SAW, akan mendapatkan bisikan-bisikan. Didatangkan oleh lintasan-lintasan, bukan bisikan, didatangkan oleh lintasan-lintasan. Lintasan fikiran. Sesuatu yang kita teringat, terlintas dalam kepala kita. Majoriti kita akan ada dua lintasan, kata Rasulullah SAW. Lintasan apa pertama, tuan-puan? Lintasan malaikat. Yang kedua adalah lintasan syaitan. Ya? Arti kata, benda yang teringat oleh kita, ada yang daripada malaikat, ada yang daripada syaitan. Kata Rasulullah ni hadis dia. Ada dua lintasan yang selalu datang, terfikir oleh kita, terlintas. Terlintas nak pergi masjid, terlintas nak mengaji, terlintas nak sedekah, terlintas nak tolong kawan. Pup. Tapi tuan-puan dikasih sekalian, memang terlintas betul-betul je cuma. Terlintas sekali, tuan-puan, lepas tu tak ingat apa-apa lagi dah. Lintasan pertama, tuan-puan, kalau dia mengarah kepada kebaikan, itu dari malaikat. Lintasan malaikat apa makna itu? Lintasan kepada kebaikan yang datang pada kita. Ingat, malaikat ini dia ingatkan sekali je cuma tahu. Dia datangkan dalam bentuk sekali lalu. Dan terserah, tuan-puan, nak buat apa lepas tu. Nak teruskan ke tidak?
Maka ada orang tuan-puan dia cuba fikir lagi, memanglah saya kena tolong kawan lah, tapi macam mana ya begini. Dia terfikir balik. Dan tuan-puan dikasih sekalian, ada lintasan daripada syaitan. Lintasan daripada syaitan ini tuan-puan, ia menghala kepada perkara-perkara buruk, perkara-perkara negatif, perkara-perkara yang bercanggah dengan apa yang diminta Allah kepada kita. Itu daripada syaitan. Dan tuan-puan dikasih sekalian, sekali lintas saja itu lintasan baru. Kalau dia berulang datang balik, itu nama dia was-was. Boleh was-was macam mana tuan-puan? Yang mana yang terlintas tadi tu sekali kan, tu lintasan nama dia. Kalau dia berulang lagi, benda jahat tu datang berulang kali. Biasanya macam mana benda jahat ni datang berulang kali tuan-puan. Benda buruk datang sekali-sekali je. Tapi benda jahat ni terfikir balik, terlintas balik. Bukan sekali tahu, terlintas balik, terfikir balik. Ini nama dia was-was. Was-was ini fikiran negatif yang datang berulang kali. Boleh? So was-was apa dia tu? Fikiran negatif yang datang berulang kali. Dan tuan-puan dikasih sekalian, di dalam diri kita sendiri Allah dah letak satu perangkap, satu chip tuan-puan, satu benda yang mana benda ini selalu akan menolak apabila ada perkara negatif kita nak buat. Yang dinamakan sebagai hati nurani. Apa dia tu? Hati nurani ni apa dia? Sesuatu yang Allah bagi dalam diri kita sendiri ni yang tak selesa dengan benda buruk. Ya ada tu. Tuan-puan dikasih sekalian, hati nurani ini selalu nanti akan cuba menolak was-was ini. Dia cuba akan menolak apa tu? Was-was. Ketika tuan-puan nak buat benda yang tak elok kan, tak baguslah tahu ini, kalau orang tahu nanti macam mana. Dia akan remindkan tau. Dia akan ingatkan tuan-puan. Dalam bahasa Arab nama dia ad-dhamir tuan-puan. Nama dia apa tu? Ad-dhamir nama dia tu. Sesuatu yang tersembunyi dalam diri kita yang dia akan ingatkan kita apabila kita mengarah kepada yang negatif ini. Dia akan remindkan tu. Cuma ini nanti yang dhamir ni tuan-puan boleh kalah jika apa? Was-was ni datang. Dan tuan-puan layan pula tu. Layan pula was-was ni tuan-puan kasihan. Maka nanti dhamir tuan-puan akan mati. Hati nurani tuan-puan akan mati. Sehingga apa? Kalau tuan-puan dah biasa dengan melayan was-was ini, maka nanti tuan-tuan puan-puan akan selesa je dengan yang negatif ini, yang buruk ini. Himbauan hati nurani tadi itu, suara dia makin lama makin kecil je. Ustaz, bateri dia dah habis ke Ustaz? Mungkinlah kot. Suara dia jadi kecil. Makanan bagi hati nurani tuan-puan apabila tuan-puan layan bisikan malaikat tadi. Apa tadi tu? Lintasan malaikat tadi tu. Kalau lintasan malaikat tadi yang tuan-puan layan, hati nurani ini akan tumbuh, akan kuat. Kalau lintasan syaitan yang tuan-puan layan, kemudian dia datang lagi dalam bentuk was-was tuan-puan, yang akan besar nanti apa tahu? Siapa tahu? Yang kuat nanti apa tuan-puan? Yang kuat nanti nafsu. Yang kuat nanti apa? Nafsu. Yang berkuasa nanti nafsu. Jadi hati nurani biasanya berlawan dengan apa tu? Nafsu. So, saudara fillah yang dikasih sekalian, ini yang ada dalam diri kita tahu. Dan tuan-tuan perempuan dikasih sekalian, kalau tuan-puan perasan, main issue antara kita dengan orang sekeliling kita, masalah utama
yang menjadi punca tuan-puan, kita masalah dengan orang-orang sekeliling kita, saya nak tanya, berpunca dari mana tuan-puan? Ini datang dari luar ke atau datang dari mana? Saya nak tanya dari mana? Ini dari dalam kita. Kita duk sangka-sangka macam-macam. Cik abang aku ni dah buka cawang baru, nampak ni. Dah lain macam ni kan. Oh, kawan saya ni dah tak suka aku dah ni. Oh, dia ni. Saya nak tanya tuan-puan, ini dari mana datang dia? Dari tu. Maka tuan-puan kesian, mengubati hati supaya jangan dipengaruhi oleh was-was ini, kunci utama hidup bermasyarakat yang harmoni. Kunci utama untuk tuan-puan baik dengan pasangan, baik dengan adik-beradik, saudara mara, keluarga, jiran tetangga, dan orang-orang sekeliling kita. Maka Allah kata, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Isu kita dengan manusia luar tu bukan masalah musuh datang dari luar, tidak. Musuh kita adalah dari diri kita sendiri, dari dalam kita sendiri. Ini yang banyak menjahanamkan kita. Ini yang banyak merosakkan hubungan kita. Kadang-kadang tuan-puan, orang tak pernah pun nak buat jahat kepada kita, tapi kita tuan-puan dok fikir jahat ke orang, kan? Datanglah syaitan, dia lintaskan dulu. Dia ni tak suka engkau. Terlintas sekali tu. Itu lintasan bagaimana? Lepas tu tuan-puan, kebetulan kawan ni lalu depan muka kita, dia tak sempat nak sapa kita. Dia kebetulan sakit perut tuan-puan, nak pergi tandas, kan? Dia berlalu je lah cepat. Tu kita tengok. Dia lalu depan engkau, dia tak tengok engkau pun, dia kata. Itu tanda dia tak suka engkau tu, dia kata. Kita pun tuan-puan, iyalah kot. Dia layan dia tu. Layan tuan-puan. Balik rumah tuan-puan, teringat tu. Kenapalah kawan aku tak sapa aku tadi, ya? Dia teringat tu. Makan teringat kawan ni. Mandi teringat. Tuan-puan ni kasih sekalian, besok tuan-puan ni kasih sekalian, ataupun malam tu dia cuba SMS, kan? SMS kawan ni, apa khabar? Kebetulan kawan ni penat hari tu tuan-puan ni kasih sekalian, tak sempat nak balas mesej dia tuan-puan. Dia tertidur. Dan dia ni dah bertanya, tu tengok engkau mesej pun dia tak jawab-jawab, dia kata. Dia marah betul kat engkau tu, ada benda lah. Dia macam-macam, kan? Tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian, ya, apa terjadi tuan-puan? Besok kita dah buat keputusan, aku pun tak nak kawan. Ingat baik sangat dia ke, guna sangat aku kawan dengan dia ke? Dia pun lebih kurang. Dia yang lepas tu apa? Tak nak jumpa lagi dah. Kawan balas, apa kak, sihat? Alhamdulillah. Apa cerita? Dia tak nak balas lepas tu. Dia tak nak layan lagi dah. Sebab apa tu? Tekilan aku mesej dia tak jawab, tuan-puan. Maka tuan-puan guys sekalian, kawan pun pergi datang jumpa rumah dia. Tapi buat apa? Dia buat macam orang tak ada kat rumah. Tekan bel oleh kawan dia. Tak nak like, lantak dia lah, tak nak kawan lagi dengan dia dah. Tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian, ini biasanya. Cuba tuan-puan kaitkan masalah tuan-puan dengan pasangan, majoriti pun lebih kurang macam tu juga. Cuba tuan-puan kaitkan tuan-puan masalah tuan-puan dengan saudara mara, biasanya akan bermula daripada apa? Fikiran kita, sangkaan-sangkaan kita. Maka apabila tuan-puan ingin hidup sihat harmoni dengan masyarakat,
yang perlu tuan-puan ya tepis awal-awal adalah itu yang dinamakan su'uzon. Apa itu su'uzon tu? Buruk sangka. Surah yang secara lebih detail menjelaskan tentang masalah hidup manusia bermasyarakat ataupun surah Al-Hujurat nama dia. Surah apa itu? Surah Al-Hujurat. Tapi kita hari ni tak bincang surah Hujurat kita tentang surah An-Nas ya. Ini pun dah 350 dah tahu. Baik, tuan-tuan puan-puan kasih sekalian. Jadi kalau sekiranya tuan-puan mula merasuk dalam fikiran tuan-puan sangkaan-sangkaan yang tak patut tu, tuan-puan kena cantas di awal-awal. Tuan-puan kena potong di awal-awal. Macam mana cara nak potong dia, Ustaz? Cara dia adalah baca banyak kali surah An-Nas ni. Dah mulai tuan-puan ragu dengan orang yang baik dengan tuan-puan. Kadang-kadang masalah tu dengan mak bapak. Yang confirm mak bapak ni tuan-puan, cara ini dia menginginkan kebaikan kepada anak-anak dia kan. Adakah mak bapak tuan-puan memang nak sakiti anak-anak Ada jugalah yang jahat tu kan. Tapi tuan-puan berapa peratus je tuan-puan? Segelintir kecil kan. Majoriti mak bapak nak apa tuan-puan? Nakkan kebaikan kepada anak-anaknya. Ada dalam hati anak kadang-kadang sangkaan yang tak baik pada ibu bapa, ada tak? Ada. Maka cantas awal-awal, potong awal-awal dengan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dahsyatnya waswas ini tuan-puan, dahsyatnya keburukan daripada waswas ini menyebabkan Allah mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepadanya dengan mendatangkan 3 Asma'ul Husna, nama dia yang hebat. Apa dia 3 tersebut tuan-puan? Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung dengan Tuhan manusia, Rabb. Apa lagi lepas tu? Malikin nas, penguasa manusia. Yang ketiga apa? Ilahin nas, sembahan manusia. Untuk perkara apa tuan-puan? Untuk was-was. Untuk satu isu je cuma. Satu masalah je cuma. Satu kejahatan je cuma. Itu apa? Was-was tersebut. Apa sebab? Ini penyakit berbahaya. Penyakit yang paling banyak merosakkan dan membinasakan manusia. Menjahanamkan manusia tuan-tuan. Maka dengan 3 nama Allah besar itu untuk minta perlindungan daripada satu kes saja. Berbeza dengan surah Al-Falaq nanti. Surah Al-Falaq kalau tuan-tuan nampak, Qul a'udzu birabbil falaq, dan lepas dia tuan-tuan diurutkan iaitu beberapa masalah. Beberapa isu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri dia banyak kan? Tapi untuk An-Nas seperti itu min syarri dia satu cuma. Tetapi untuk minta perlindungan tersebut didatangkan 3 nama Allah yang agung, iaitu Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Apa sebab? Sebab isu ni isu yang paling banyak membinasakan manusia, yang berbahaya merosakkan diri manusia. Dan ketahuilah, penyakit hati dan penyakit jiwa tuan-puan bermula dari ini. Bermula dari apa ni? Was-was ni. Maka jangan tuan-tuan ingat was-was itu ragu-ragu. Bukan mana ragu-ragu ya. Ini bisikan. Ragu-ragu itu adalah side effect dia. One of the kesan negatif dia. Yang macam mana tuan-puan kasihan? Kalau orang dah ada
was-was ni, bisikan-bisikan seperti ini tuan-tuan, nanti salah satu simptom yang berlaku kepada dia adalah dia teragak-agak dalam melakukan sesuatu. Nak jumpa kawan tapi nak pergi tapi ragu-ragu tak dia? Yes. Bukan dalam tu je nanti tu. Dalam semua kebaikan dia akan selalu seperti itu. Solat pun macam tu juga. Aku tadi dah wuduk ke belum? Ada 4 rakaat ke 3 rakaat lagi ya? Tahu tak tuan-puan, itu daripada dia juga tu. Tu side effect dia begitu. Salah satu kesan dia baru. Sebenarnya kesannya tuan-puan bersambung-sambung. Banyak nanti. Yang mana semua isu manusia start from this one. Mula dari ini dulu. Maka mengobati diri kita daripada was-was syaitan ini. Bisikan-bisikan syaitan ini merupakan kunci utama untuk tuan-puan bahagia hidup di dunia ni. Kalau tuan-puan boleh mengatasi ini dari awal, tuan-puan akan menjadi selesa hidup di dunia ni. Ada seorang ustaz kawan saya tuan-puan, kira sahabat lah, selalu datang, selalu jumpa dengan saya. Apa dia kata? Ustaz, ini bukan nak melebihkan apa saya, just dia nak cerita je. Dia memang dia cakap kat saya, Ustaz ni dengan semua orang elok, semua orang tak ada masalah je nak. Jumpa orang ni okey, jumpa orang ni okey. Apa rahsia Ustaz? Saya alhamdulillah seperti itu. Saya anggap semua orang ni sama belaka tuan-puan. Kalau saya Ustaz, adalah dia biasa ada orang dia suka, ada orang tak suka tuan-puan. Ada orang dia ini dia kadang-kadang dia selalu cerita, jumpa saya selalu cerita orang tu. Tapi saya biasa angguk-angguk je lah. Tapi Ustaz, kenapa Ustaz tak ada masalah sangat dengan orang? Tak ada Ustaz nak cerita orang ni tuan. Saya kata, Ustaz, sebenarnya masalah kita banyak dengan orang disebabkan sangkaan. Kita sangka orang ni tak suka kita. Mana kita tahu tak suka kita? Pernah dia cakap dengan kita ke? Maka kalau saya Ustaz, saya menganggap semua orang ni sayang saya belaka, suka saya belaka. Maka ketika saya jumpa, saya enjoy dengan orang kan. Jumpa dengan akak ni, kita pun seronok menyembang kan. Sebab kita tak ada buruk sangka, tak ada benda-benda dalam hati kita nak simpan-simpan kan. Cubalah kalau tuan-puan simpan sesuatu, tuan-puan jumpa dengan orang, tuan-puan senyum, suara senyum, tapi tuan-puan akan nampak tuan-puan senyum, tuan-puan akan tempang, tuan-puan. Senyum tuan-puan itu akan apa? Akan ada benda yang tak cukup zat dia, tak cukup garam dia tuan-puan. Yang orang akan dapat detect bahawa senyum tuan-puan senyum palsu. Fake fake smile. Kalau sekiranya kita memang dari awal dah padam dari hati kita ni, insya-Allah semua ni. Dan kalau tuan-puan nampak di belakang semua kejahatan orang apa tu, syaitan kat belakang ni sebenarnya. Orang ni melakukan kesilapan, kadang-kadang tuan-puan dia tersilap. Banyakkan orang pada tu, mungkin dia melakukan benda yang menyebabkan kita sakit hati kan. Kalau tuan-puan tanya dah, you sengaja tak buat benda tu? Majoriti orang buat silap kat kita tuan-puan, dia tak sengaja tahu. Dan kalau dia fikir balik tuan, sebenarnya aku tak patut nak buat ini kat engkau, tapi tak tahulah. Sebab dia pengaruh oleh syaitan tadi tu. Maka memaafkan orang tuan-puan, salah satu cara lagi adalah untuk membersihkan hati kan, memurnikan hati kita, menyebabkan kita happy nanti. Alhamdulillah tuan-puan. Baik, tuan-tuan puan-puan yang kasih sekalian, itu secara ini dia spesifik dia tentang surah An-Nas. Bincang saya panjang cerita kita tuan-puan. Ya, selalu amalkan tuan-puan. Terutama saya kata tuan-puan, kalau tuan-puan memang ada selalu sangkaan-sangkaan negatif, tuan-puan terasa kawan ni macam ni,
ataupun pasang tuan-puan macam ni, anak tuan-puan macam ni, begini, saudara mara macam, tuan-puan kasih sekalian, lebih baik tuan-puan bersihkan hati tuan-puan. Dengan cara apa itu? Banyak baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dengan poin tuan-puan, ya Allah, buang sangkaan-sangkaan yang ada dalam kepala aku ni, dalam hati aku ni, ya Allah. Bersihkan dia. Jangan ya Allah engkau bagi dia terus tumbuh subur dalam hati dan jiwa aku, ya Allah. Nanti hati tuan-puan akan bersih. Hati akan ini tuan-puan akan menjadi bersinar nanti. Sampai satu masa tuan-puan tuan-puan memang alhamdulillah. Seperti Rasulullah SAW. Rasulullah tuan-puan jumpa dengan musuh pun dia senyum tak tuan-puan? Dia boleh senyum tuan-puan. Apa sebab? Dia dah selamat daripada was-was tadi tu. Bisikan-bisikan yang menghala kita kepada sangkaan negatif. So oleh itu beramallah dengan surah ini tuan-tuan puan-puan kasih sekalian. Kalau tuan-puan beramal ni selamat dari dua, bisikan manusia dan juga bisikan syaitan tadi, ya. Tuan-puan ada soalan ke sebelum kita akhiri perkongsian kita pada petang ini? Silakan kak. Ya, sila. Adakah boleh kita menghilangkan was-was ini dengan beristighfar? Secara asasnya ubat dia betul-betul, kalau kita ada main ubat tuan-puan, ada ubat yang bersifat tuan-puan pembantu, penolong, maka ubat dia betul-betul kat surah ni. Kalau akak baca istighfar itu macam bukan ubat utama. Mungkin dia menghilangkan sekejap, lepas tu dia datang balik. Kalau nak berkesan cepat dan pantas, memberi impact yang hebat pada was-was kita itu, inilah dia. Maka Allah turunkan satu surah untuk penyakit tu je tahu. Satu surah ni untuk apa dia tu? Penyakit was-was tu je. Kalau ubat istighfar tadi tu, dia boleh banyak guna tahu. Ingat, ubat yang banyak guna tuan-puan, dia kadang-kadang dia tak boleh spesifik. Okey, oleh itu nak spesifik, ini dia. Okey. Baik tuan-puan kasih sekalian, saya rasa setakat itu dulu perkongsian kita yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap daripada diri saya sendiri, pada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.